Assalamualaikum. Nama saya Putera Nasir. Teori pengemasan. Teori pengemasan berikut teori lingvisme, teori integrasme, teori lingvisme. Proses pengembangan bahasa ialah proses lingvisme yang sedang terjadi pada otak sang anak saat ia mendapatkan bahasanya yang pertama melalui bahasa ibunya. Itu menjadi satu ribu kemudian satu perlahan. Hal tersebut menjelaskan bahawa pengajaran melalui bahasa dan keseluruhan dengan jadi proses sama anak mendalami bahasa tahap keduanya sehingga ia mendapatkan bahasa yang pertama. Itu cara 2003 1 Nasib teori yang berkesimpulan dipelori oleh Syahrawan 1388 hingga 1860. Berkesimpulan mengenai pendapat di mana sebenarnya proses pemulihan sebagai bahasa dunia. Anak-anak Indonesia secara bangsa membuka potensi linguanya menurut Inggris sudah dipelajari. Asumsi ini beranggapan bahawa lingkungan memang tak pengaruh dalam pengolahan bahasa. Sebaliknya, beranggapan bahasa ialah pemberian secara biologis yang sedemikian bersama hipotesis pemberian alam. Golongan netisme memiliki pandangan tentang bahasa yang merupakan sesuatu hal kompleks serta rumit, jadi tidak mampu dibagi pada waktu singkat dengan menggunakan metode seperti peniruan atau disebut juga dengan imitation. Sehingga sudah pasti terdapat sebagian aspek mengenai sistem bahasa yang berada di dalam diri manusia itu secara natural. Cara 2003 Ciri-ciri teori netisme menekankan kemampuan sendiri anak-anak tidak mempengaruhi oleh pengaruh kesekitaran. Proses perkembangan bahasa kanak-kanak telah dibagi oleh alat perpustakaan menjadi iaitu otak semenjak mereka dilahirkan. Mereka telah mempunyai mahu universal sejak ia lahir. Sebagai contoh, anak orang Melayu yang dipelihara oleh orang Jepun akan dapat bertutur bahasa Jepun. Seterusnya, teori integrasme dipelori oleh Halliday 1308 hingga 1860. Perkembangan dalam tahun 60-an. Tokoh-tokohnya ialah Bloom 1170, Bowen 1133, Gromer 1136 dan lain. Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa-bahasa juga bahasa hanya boleh menjelaskan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa. Kanak-kanak perlu didedakan kepada instruksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat. Seterusnya, mementingkan aktiviti berkomunikasi. Seterusnya, seseorang menghasilkan bahasa apabila memerlukannya. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Melalui transaksi terhasillah ayat penyata dan ayat perintah. Manusia saling memerlukan pengaruh antara satu dengan lain, melibatkan apa sahaja yang bersangkut paut dengan cara hidup satu kumpulan manusia atau masyarakat. Manusia dapat bertindak balas secara peka terhadap pengalaman. Dengan ini mereka dapat memperkembangkan kepercayaan mereka
terhadap dunia di sekeliling mereka. Dalam konteks pengajaran ini, aliran ini berpendapat sekolah ialah satu kumpulan sosial dan pelajar harus mengembangkan kepastian sosial mereka bersama mungkin. Teori intelektual dipelopori oleh Halliday 1988 hingga 1880. Manusia dapat bertindak balas secara peka terhadap pengalaman. Dengan ini mereka dapat memperkembangkan kepercayaan mereka terhadap dunia sekeliling mereka. Dalam konteks pengajaran, aliran ini mendapat sekolah ialah satu kumpulan sosial dan pelajar harus mengembangkan kapasiti sosial mereka bersama mungkin. Dalam proses pengajaran, pelajar harus dapat belajar dalam situasi dan konteks sosial yang sebenar yang memberi peluang mereka berinteraksi. Kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, bertanggungjawab dan penuh keyakinan diri. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan mereka bebas untuk membuat pilihan. Pengaruh persekitaran tidak berupaya untuk mempengaruhi mereka. Contohnya ialah teori interaksi dipelopori oleh Halliday 1988 hingga 1860. Pandangan ini ialah dalam pandangan PNP sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan logistik. Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam PNP. Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur bahasa yang betul dari segi bahasa dan dari segi kata bahasa dan makna. Guru perlu banyak memberi perhatian kepada murid, menganggap penyampaian makna iaitu sematik penting, namun struktur bahasa perlu berjalan dengan serentak. Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari oleh yang betul. Prinsip PNP interaksionis penyampaian makna bermakna dalam komunikasi. Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan logistik. PNP perlu menumpukan terhadap aktiviti yang bermakna. Saya teori interaksionisme dipelopori oleh Halliday 1988 hingga 1860. Kelebihan teori interaksionisme ialah merupakan interaksi sosial harian. Individu berinteraksi dengan individu yang lain untuk mencapai motif dan sesuatu tujuan atau matlamat. Banyak menggunakan simbol seperti warna, lampu, isyarat, gerak-geri, lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial. Komunikasi dalam cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang terdiri dari yang sangat penting dan saling difahami oleh setiap individu sosial. Kelebihan juga ialah kelemahan teori interaksionis. Teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh. Walau bagaimanapun, teori interaksionisme ini hanyalah salah satu daripada perspektif tentang pemahaman dan pemikiran tentang dunia sosial. Perbezaan pemahaman sosial tentang dunia sosial ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan masyarakat adalah tidak terbatas. Oleh itu, sebarang pendekatan sosiologi semua boleh memberikan sebagian uraian tentang manusia dan masyarakat. Seterusnya, teori behaviorism dipelopori oleh Skinner, Pavlov dan Thorndike. Teori ini ialah dipelopori oleh Skinner, Pavlov dan Thorndike.
Teori menyatakan bahawa suatu kemahiran termasuk rasa dipelajari oleh kesekitaran. Murid-murid terangsang dan tertarik untuk bertutur. Setiap pertuturan yang betul diberikan pelajaran dan diulang hingga menjadi kebiasaan. Dalam pengajaran dan pengajaran bahasa, kemahiran lisan merupakan aspek yang paling penting daripada kemahiran menulis. Kemahiran menulis merupakan kemahiran kedua terpenting. Selain itu, hukum tata bahasa tidak perlu dipelajari secara formal oleh murid-murid. Dalam sesi pengajaran dan pengajaran, pendekatan linguistik itu perlu bermula dengan pola yang mudah, kemudian berlari kepada yang lebih sukar. Guru juga boleh bermula dari unit terkecil kepada murid yang lebih besar untuk binaan. Perkara ini boleh memudahkan murid-murid memahami tajuk yang dipelajari. Di samping itu, guru juga perlu menggunakan pendekatan perpusatkan bahan, iaitu guru perlu kreatif menyediakan bahan rasangan kepada rasangan bagi menarik minat murid-murid. Untuk mempelajari tajuk yang disampaikan pada masa yang sama, guru juga harus menyediakan pengajaran kepada tindakan atau jawapan yang lebih tepat. Itu saja dari saya. Terima kasih.